Baru lebih kurang dalam 15 atau 18 jam parlimen dibubarkan, satu berita buruk, satu laporan buruk, malang buat kita, telah pun tular. Apabila dalam laporan ini mengatakan Zahid akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10, Najib Perdana Menteri yang ke-11, itu persoalan ahli parlimen. Saudara-saudara, kalau ini benar, karena ia sedang menular bahkan dalam WhatsApp, grup-grup WhatsApp yang dikatakan daripada grup-grup akar umbi UMNO sendiri, dikatakan sedang tular, mengatakan lebih baik mereka menyokong kalau Zahid Hamidi yang menjadi Perdana Menteri, kerana Zahid Hamidi lebih mempunyai kebolehan berbanding Ismail Sabri, kata mereka. Saudara-saudara, kalau benarlah Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10 dan Najib yang ke-11, aku fikir ini akan membuatkan Ismail Sabri Yaakob menyesal kerana membubarkan parlimen. Persoalannya, adakah selepas mendengar desas-desus ini dalam grup-grup WhatsApp mereka, Ismail Sabri menyesal membubarkan parlimen? Adakah itu akan berlaku? Saudara-saudara, semalam sebuah parti Barisan Nasional dikatakan berazam untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak dari pemenjaraan. Walaupun Presiden parti berkenan mengeluarkan penafian, tidak ada sebarang ragu-ragu bahawa cita-cita ini adalah salah satu objektif tersurat atau tersirat UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Di Singapura, pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap bekas timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CEO BSI Bank Ltd, cawangan Singapura BSIS, atas peranannya menyebabkan kegagalan bank tersebut melaporkan transaksi meragukan berkaitan 1MDB. Raj Sriram, bekas pengerusi cabang perbankan pribadi BSIS, diberikan amaran bersyarat 24 bulan oleh Jabatan Hal Ehwal Komersial Polis Singapura dan perintah larangan PO selama 10 tahun dari Monetary Authority of Singapore MAS. BSIS yang Sriram merupakan timbalan CEO dan ketua perbankan pribadi merupakan salah satu saluran utama dana tercemar dari 1MDB, kata Timbalan Pengarah Urusan Pengawasan Kewangan MAS, Ho He Hin. MAS menarik semula lesen BSIS pada bulan Mei 2016 kerana pelanggaran syarat-syarat pengubahan wang haram atau pendanaan keganasan yang serius dan berulang. Sekurang-kurangnya 10 negara telah mengambil tindakan terhadap skandal 1MDB. Tapi penting diingatkan, tiada pemimpin UMNO atau parti-parti lain BN pernah mengutuk skandal 1MDB, sama ada sekarang atau dalam dekad yang lepas. Sementara salah satu cita-cita tersurat dan tersirat UMNO dan BN dalam PRU 15 adalah untuk membebaskan Najib Razak dan protagonis lain dalam skandal 1MDB daripada liability jenayah mereka. UMNO maupun parti-parti BN tidak peduli yang Malaysia dikenali di seluruh dunia sebagai negara kleptokrasi akibat skandal 1MDB. Persoalan penting yang mesti ditanyakan rakyat Malaysia, adakah PRU ini satu usaha untuk membebaskan Najib? Saya ulang sekali lagi soalan ini. Persoalan penting yang mesti ditanyakan rakyat Malaysia ialah, adakah PRU 15 ini satu usaha untuk membebaskan Najib atau membebaskan rakyat daripada kemiskinan, eksploitasi, ketidaksamaan dan ketidakadilan dan meletakkan Malaysia sebagai negara maju yang hebat dan bertaraf dunia? PRU 15 akan menentukan siapa Perdana Menteri ke-10. Pengurusi Pakatan Harapan PH yang merupakan calon Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyeru pengundi membetulkan kerosakan yang ditinggalkan selepas 65 tahun pembinaan negara, mendapatkan semula negara daripada dua kerajaan pintu belakang dan berjuang demi masa hadapan yang mampan, makmur dan peduli rakyat.
Perdana Menteri tak cakap benar. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak bercakap benar apabila dia mendakwa dalam siaran langsungnya semalam bahawa negara kita diiktiraf yang terbaik di Asia Tenggara dalam menguruskan pandemik COVID-19. Bagaimanakah dia boleh membuat dakwaan sebegini sedangkan kita mencatatkan kadar kematian per sejuta penduduk yang paling tinggi dalam kalangan negara ASEAN. Malah, kita mencatatkan hampir 2 kali ganda kadar kematian per sejuta penduduk berbanding dengan negara di tempat kedua seperti berikut. Malaysia 1097, Indonesia 567, Filipina 563, Brunei 505, Thailand 468, Vietnam 436, Myanmar 352, Singapura 275, Kamboja 178 dan Laos 101. Undilah BN jika ... Adakah Malaysia akan mendapat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri yang ke-10? Adakah Najib Razak akan kembali sebagai Perdana Menteri yang ke-11? Sekiranya rakyat Malaysia mahu melihat negara kita terus dihina di seluruh dunia sebagai negara kleptokrasi dengan Najib sebagai perompak, undilah UMNO, Barisan Nasional, Zahid dan Najib. Sekiranya kita mahu Malaysia untuk kembali kepada prinsip dan dasar asas pembinaan negara yang disabotaj langkah Sheraton yang menumbangkan kerajaan yang dipilih secara demokratik dan sah dan kemudian membawa masuk 2 kerajaan pintu belakang, undilah Pakatan Harapan dan Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-10. PRU 15 ini akan menjadi ujian sama ada kita peduli dengan nasib Malaysia dan generasi masa hadapan tanpa mengira kaum, agama atau kawasan, supaya Malaysia dapat berdiri bangga menjelang ulang tahun ke-100 negara sebagai negara maju yang hebat dan bertaraf dunia. Rakyat Malaysia perlu terus berstamina, cekal tabah dan mempunyai matlamat untuk meneruskan kerja jangka panjang yang masih belum selesai untuk memenuhi impian Malaysia dan memenuhi cita-cita bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, supaya Malaysia menjadi sinar cahaya dalam dunia yang sukar dan galau. Ditulis oleh Lim Kit Siang, anggota Parlimen Iskandar Puteri, Johor. Saudara-saudara, satu persoalan yang sekali lagi kita nak tanya kepada semua ialah, perlukah ditanyakan ini berulang kali? Persoalan penting yang mesti ditanyakan kepada rakyat Malaysia, adakah PRU 15 ini satu usaha untuk membebaskan Najib? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.